الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات، اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. فهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله، بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin rahimakumullah, para muhibbin yang diridai Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik, dipilih oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dikekalkan lagi nikmat iman dan Islam serta diberi nikmat kehidupan agar dapat kita menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki amalan kita yang zahir dan yang batin sebagai persiapan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada bila-bila masa sahaja. Dan alhamdulillah kita sangat bertuah pada malam ini Allah pilih kita, ditempatkan kita di dalam taman syurga, majlis ilmu, di suatu tempat yang sangat-sangat mulia, di suatu tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan hamba-hamba pilihannya untuk diberikan hidayah, petunjuk, nur. Mudah-mudahan kita mempersiapkan hati yang bersih agar segala ilmu dan petunjuk-petunjuk yang datang daripada Allah Ta'ala itu terus masuk ke dalam hati kita dan menetap di dalam hati kita dan menyinari hati kita dan menghilangkan segala penyakit-penyakit hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang pertama insya-Allah kitab tauhid, kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid. Muka surat 55, perenggan dan setengah daripada anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada anbiya, yakni sebahagian daripada para nabi, pada qaul yang rajih, yaitu sebahagian daripada anbiya yang wajib kita beriman, yang wajib kita percaya, yang wajib kita ketahui, yaitu Sayyidina Al-Khidir alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Khidir. Dan tiada daripada mereka itu anbiya Luqman, mana Luqmanul Hakim itu mengikut qaul yang rajihnya tidak termasuk di dalam golongan para nabi. Tapi beliau adalah orang soleh. Luqmanul Hakim orang soleh, waliullah, orang soleh, orang bertakwa. Dia bukan masuk dalam golongan nabi. Adapun Sayyidina Al-Khidir
Mengikut qaul yang rajihnya adalah nabi. Dan tiada daripada mereka itu nabi-nabi, iaitu Luqmanul Hakim dan Zulkarnain tu. Zulkarnain itulah yang masyhur tu, yang buat apa tu, benteng Ya'juj wa Ma'juj tu. Iskandar Zulkarnain tu. Iaitu Zulkarnain satu raja, yakni seorang raja yang saleh. Dia raja yang adil, raja yang saleh, raja yang bertakwa. Bukan raja yang zalim, bukan raja yang fasik, tapi raja yang saleh. Payahlah nak cari raja yang saleh tu, payahlah. Raja yang bertakwa tu. Kalau raja bertakwa, dia akan memerintahkan rakyatnya agar bertakwa kepada Allah. Kalau hati kita, raja yang ada di dalam hati kita itu bertakwa, dia akan mengajak anggota yang lain takut kepada Allah. Jadi kita mestilah bersungguh-sungguh mendidik hati kita, mengajar hati kita, mengajak hati kita, memaksa hati kita, membersihkan hati kita daripada segala jenis penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memiliki raja yang takut kepada Allah, yakni hati yang takut kepada Allah. Yang mana apabila hati kita takut kepada Allah, apabila hamba itu memiliki hati yang takut, yang gerun kepada Allah, nescaya terselamatlah segala anggotanya daripada melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Bila hati kita, Nabi kata hati kita itu adalah raja, anggota kita adalah rakyat. Apabila baik raja, baiklah rakyatnya. Apabila jahat rajanya, jahatlah rakyatnya. Kalau hati kita cintakan dunia, maka rakyat jelatanya sibuk membuat benda-benda yang tidak ada hubung kait dengan akhirat, bahkan bersibuk berbimbang dengan dunia. Tapi kalau rajanya takut kepada Allah, rajanya kasihkan ibadat, rajanya kasih kepada akhirat, nescaya rajanya tadi, iaitu hati, akan memerintahkan anggotanya bersibuk berbimbang membuat sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajiblah bagi kita berusaha daripada sekarang, jangan berlengah-lengah lagi, sama ada laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, bersungguh-sungguh mendidik hati kita supaya menjadi raja yang takut kepada Allah. Bila rajanya takut, hati kita takut, maka lidah kita akan jadi lidah yang baik, mata kita akan jadi mata yang baik, telinga kita akan jadi telinga yang baik, kaki tangan kita akan menjadi kaki tangan yang baik. Itu raja yang saleh daripada bangsa Himyar. Dia berbangsa Himyar. Dan bukannya ia Iskandar Ar-Rumi, bukan. Dan setengah daripada mereka itu siapa? Anbiya, Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan ni masuk dalam golongan para nabi. Khalid bin Sinan. Siapa dia Khalid bin Sinan ni? Daripada zuriat Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, daripada Bani Abbas. Adalah ia semasa, yakni sewaktu dengan Kisra, Raja Kisra tu, Anushirwan. Dan ia kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan 300 tahun selepas daripada Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit. 300 tahun selepas daripada itu. Dengan 300 menyeru ia, mengajak ia akan manusia kepada agama Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam.
Dan setengah daripada mereka itu Hanzalah bin Safwan, adalah ia Hanzalah bin Safwan, kemudian daripada Khalid bin Sinan tadi dengan 100 tahun, 1 abad, dan membunuhkan dia oleh kaumnya. Dibunuh oleh kaumnya Khalid tu. Hanzalah tu, Hanzalah bin Safwan tu adalah ia Hanzalah, kemudian daripada Khalid bin Sinan dengan 100 tahun, dan membunuhkan dia Hanzalah tu oleh kaumnya sendiri. Kaumnya sendiri membunuh. Dan wajib i'tiqad, wajib di sini dengan wajib pada syarak. Wajib pada syarak, wajib i'tiqad mana wajib pada syarak, bahawasanya nubuwah artinya jadi nabi itu tiada dapat bagi seseorang dengan usaha. Kita tak boleh nak jadi nabi. Sehebat apa pun, sebersih apa pun hati kita, sebersih apa pun hati kita, sebanyak mana pun zikir kita, setaat apa pun anggota kita, tidak boleh menaikkan darjat kita menjadi nabi. Hamba tetap hamba biasa. Ada pun nak naik martabat daripada hamba biasa menjadi orang soleh, pangkat soleh, pangkat solehah, itu hukumnya harus dengan bersungguh-sungguh membersihkan hati, dengan bersungguh-sungguh membersihkan hati dan menghiaskan hatinya dengan segala sifat yang terpuji, dan memperbanyakkan amal soleh. Selain daripada membuat yang wajib-wajib, bersungguh-sungguh memperbanyakkan melakukan amalan yang sunat-sunat, dan berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan benda yang makruh. Maka boleh naik martabatnya daripada hamba biasa menjadi aulia illah, menjadi kekasih waliullah. Dia jadi wali, boleh jadi orang soleh, boleh jadi orang solehah. Ada pun nak naik jadi nabi itu tak boleh, mustahil. Kerana siapa yang mendakwa mengaku dirinya nabi, maka kufurlah dia. Siapa mengaku dia itu adalah nabi selepas daripada wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rosaklah akidahnya. Walaupun dia tidak mengumumkan, walaupun dia tidak mengisytiharkan yang dia nabi, dia diam-diam mengaku dirinya nabi, jadi kafirlah dia diam-diam. Dia duduk beribadat contohnya seorang-seorang dalam gua, lalu dia mengangkat dirinya jadi nabi, dia mengaku dia adalah nabi, walaupun dia tak cakap dengan orang, tapi pengakuan tu ada dalam diri dia, dia mengaku dia nabi. Murtadlah, na'udzubillah. Kalau diisytihar lagilah. Dia isytihar dekat media contohnya, dia buat siaran live, dia mengaku membuat pengakuan dia adalah nabi yang diutuskan oleh Allah, dia umumkan, dia kata dia nabi, maka kafirlah dia. Yang membenarkan dia tu nabi pun jadi kafir juga. Sebab tu kalau ada orang ngaku jadi nabi, jadi rasul, jangan kita iakan. Kalau kita iakan, rosak akidah kita. Wajib i'tiqad, tidak boleh menjadi nabi dan rasul melainkan semata-mata kurniaan, yakni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang dikehendakinya Allah. Jadi mana-mana para nabi ataupun rasul, semua itu dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh kaumnya ataupun dengan sebab ibadatnya, bukan. Semata-mata Allah pilih. Dan tidak ada di kalangan para nabi rasul melainkan laki-laki. Ada ke orang perempuan ngaku jadi nabi? Ada tak? Nak juga jadi nabi. Nak juga jadi nabi. Nak jadi orang soleh pun payah. Nak jadi nabi, lagi lah, tak nampak jalan. Nak jadi orang soleh pun payah. Bukan mudah nak jadi orang soleh yang bersih hatinya dari sebarang jenis penyakit. Dia menunaikan segala hak-haknya terhadap Allah, dan menunaikan hak-haknya kepada sekalian anak Adam. Dia tak ada buat zalim dengan sesiapa. Mana nak cari orang macam tu? Ada? Semayang rajin, hati jahat. Semayang rajin, mengaji rajin, mulut jahat. Soleh apa je tu? Dia tak payahlah kita ni nak ngaku-ngaku
nak perasan-perasan konon-konon soleh solehah dengan sebab banyak berqiyamul lail contohnya, banyak ngaji, banyak mengajar, tak payah. Ni hati kita banyak penyakit ni, cintakan dunia. Soleh apa cintakan dunia? Solehah apa dalam hati cintakan dunia? Orang soleh solehah hatinya cintakan akhirat, kita cintakan dunia. Kita tak ada zuhud. Orang soleh dia zuhud. Apa sahaja yang tersangkut paut dengan ibadat dia benci, dia tak suka, dia tak nak, dia tak mau, dia tak berhajat. Dia tak ada keinginan kepada benda-benda yang tak ada faedah akhirat. Kita duk nahan nafsu, nak macam-macam tapi tak dapat. Kita nak macam-macam tapi tak nafsu. Itu bukan zuhud, itu belum zuhud lagi. Zuhud ni memang tak ada ingin langsung, tak terfikir benda itu. Tak terfikir, tak terkhayal, tak ada idam-idam. Itu macam-macam kita idam. Tengok orang pakai kereta mewah, meleleh haliu kita. Tengok orang rumah mewah, meleleh haliu kita. Cuma tak dapat. Mana nak cari macam tu. Cuma perasan konon-konon dah mengaji, dah mengajar, ada qiyamul lail lebih kurang, puasa sikit dah rasa soleh. Penyakit hati kita tu tak habis-habis. Baru ngaji celan-celup, beramalnya tidak rasa soleh. Suka sangka-sangka jahat dengan orang. Soleh apa macam tu? Solehah apa macam tu? Hati suka bersangka-sangka. Jadi bukan senang nak jadi soleh-solehah ni, bukan senang. Nak senang tukar nama je lah. Kalau nak cepat tukar nama. Yang lelaki letak nama soleh, yang perempuan letak nama solehah. Tu hari ni boleh jadi soleh. Pergi jabatan pendaftaran tukar nama. Angkat sumpah. Ada apa encik? Saya nak tukar nama. Nama apa? Soleh. Jadi soleh kan? Diluluskan. Tu pun nasib kalau diluluskan. Kalau tak diluluskan tak dapat tak jadi soleh. Kita ni ngaku soleh, tersengih seorang-seorang. Konon ngaji rajin, soleh. Soleh apa? Hati kita busuk, hati kotor, mulut jahat, mata jahat. Tak takut dengan Tuhan, tak malu dengan Tuhan. Soleh apa macam tu? Cuma mendakwa perasan tak habis-habis dengan penyakit ujub kita. Perasan tak habis-habis. Mulalah kita nampak orang jahat. Sebab kita berasa kita soleh, orang lain jahat lah. Patutnya berasa orang lain soleh-solehah, kita yang jahat. Itu baru sifat orang soleh. Sifat orang soleh, dia memuji orang lain, mencela diri sendiri. Itu sifat orang soleh-solehah. Kita puji diri, cela orang. Soleh apa tu? Toleh. Itu toleh namanya, tolehah. Bukan soleh. Toleh dengan toleh. Orang lain jahat, kita baik. Orang lain maksiat, kita taat. Tu soleh apa dia hati macam tu. Tak habis-habis perasaan ni. Mengumpat kuat, berdendam kuat. Ada harapan? Agak-agak ada harapan. Mati duduk balik pun belum tentu. Tapi tidak tak mustahil boleh jadi orang soleh. Tapi kalau macam kita ni lah, macam saya ni, mimpi lah. Jadi hamba nafsu, hamba dunia, hamba setan. Pantang setan bisik je ikut. Pantang setan bisik je ikut, tak ada nak berperang, tak ada nak berlawan. Menyerah diri nafsu, menyerah diri pada setan. Soleh apa macam tu? Jadi bukan mudah nak jadi orang soleh-solehah ni. Jadi ingat tu, ini etikad ni, ini akidah ni, wajib kita yakin dalam hati tidak akan menjadi Nabi Rasul melainkan pilihan Allah. Kalau dia boleh berjalan atas air, boleh terbang atas udara pun,
Contohnya, ada kepelikan yang berlaku pada diri dia. Itu bukan menjadi dalil bahawasanya dia itu adalah Nabi ataupun Rasul. Jadi jangan kita tengok orang pelik-pelik, berjalan dalam hujan tak basah, ngaku Nabi, kita pun iya kan. Oh, hebatlah dia tu, ada mukjizat. Jalan dalam hujan tak basah. Basah macam mana pakai baju hujan? Allah. Dan wajib i'tikad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengkuatkan segala anbiya dan rasul dengan beberapa mukjizat yang dizahirkan. Apa mukjizat ni? Perkara pelik-pelik yang menyalahi adat, perkara pelik-pelik yang menyalahi hukum adat yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka yang mendakwa diri mereka adalah Nabi dan Rasul. Dan mukjizat ni tak boleh tiru, dia tak boleh belajar. Dia tak ada kaedah nak belajar. Macam mana kaedah nak belah bulan? Tak ada, dia tak ada. Itu anugerah Allah kepada Nabi-Nabi yang tertentu, Rasul-Rasul yang tertentu. Rasul ni mukjizat dia begini, Rasul yang tu mukjizat dia begitu, Nabi ni mukjizat dia begini. Dia tak boleh tiru. Tak sama macam sihir. Sihir boleh tiru, sihir boleh belajar. Ada ilmu sihir, tapi kalau nak mujarab kena syirik dulu. Tu syarat-syarat nak jadi orang hebat dalam sihir, kena murtad dulu, baru setan iblis mudah nak membantu dia. Kena buat benda yang merosakkan akidah dulu, baru boleh menguasai ilmu sihir. Na'udzubillah min zalik. Sihir pun benda menyalahi adat juga, benda pelik-pelik juga berlaku. Boleh masukkan paku dalam badan orang. Mana ada beradat berlaku macam tu, betul? Ada adatnya macam mana nak masukkan paku dalam perut orang, melainkan kena suruh ditelan gitu. Nampak tak? Jangan tak percaya benda tu Benda tu berlaku dengan perantaraan iblis ataupun jin. Berlaku benda tu. Jangan kata tak percaya lah, sihir-sihir, santau-santau. Benda ada. Benda ada. Benda berlaku. Jangan main-main. Ada apa mukjizat dah? Mukjizat ni perkara yang menyalahi hukum kebiasaan yang Allah kurniakan kepada para nabi, para rasul. Benda pelik-pelik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita banyak mukjizat dah. Membelah bulan tu terbelah sungguh-sungguh. Tapi yang membelah itu Allah, bukan nabi kita ada kuasa. Ingat tu. Ngaji tauhid jangan lupa. Yang membelah lautan Nabi Musa, Allah perintahkan Musa memukulkan tongkatnya pada laut, lalu Allah membelahkan lautan. Bukan Nabi Musa tu ada kuasa. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa mencampakkan tongkatnya, lalu Allah menukar tongkatnya menjadi ular. Bukan dia ada kuasa boleh memberi bekas, tak. Hamba Allah tak ada kuasa memberi bekas kecuali dengan keizinan Allah. Allah yang menjadikan tu. Allah perintah, Nabi tu buat, Allah lah yang membelahkan bulan tu pada hakikat. Allah lah yang mengeluarkan air yang suci bersih daripada celah-celah jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mengenyangkan para sahabat yang minum. Kalau perkara yang pelik-pelik berlaku di sisi orang soleh, itu namanya karamah. Namanya apa? Karamah, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada orang soleh. Bukan sihir. Bukan sihir. Sihir ni duduk pada orang kafir, duduk pada orang fasik. Benda pelik-pelik yang berlaku di sisi aulia illahi solihin, itu namanya karamah namanya. Bukan sihir. Kalau yang pelik-pelik berlaku di sisi orang kafir, itulah tadi namanya sihir ataupun istidraj. Istidraj ataupun sihir.
Kalau berlaku benda pelik-pelik di sisi orang biasa macam kita ni, yang semayang tak semayang, kejap semayang, kejap tak semayang, kejap mengumpat, bukan kejap mengumpat, banyak mengumpat, jarang-jarang tak mengumpat, berlaku benda pelik, kena langgar stamp roll, tak ada apa-apa dia. Stamp roll langgar dia tak ada apa-apa, kemik tayar stamp roll. Pelik tu. Hukum adat jadi lempeng dah. Hukum adat jadi lempeng lah, kena langgar dengan stamp roll. Ni tak elok, dia bulat elok je. Dia bangun dia sapu-sapu debu je. Dia tak apa yang langgar ni tadi. Nak kata dia soleh tak? Bukan orang soleh pun, dia orang biasa je lah. Teragak semayang, teragak nak datang kuliah, datang. Mengumpat kuat. Orang biasa-biasa. Tapi berlaku benda pelik, itu namanya ma'unah. Semata-mata pertolongan Allah. Allah nak bagi dia can. Allah nak bagi dia can. Gunakan hidup dia tu tadi tu. Kalau ikut adat mati dah kan. Tapi Allah selamatkan dia. Dia boleh hidup lagi. Pada adat mati dah. Tengok kekenderaan itu, Masya Allah, kemalangan bukan main lagi. Jadi serepih kereta dia. Tapi dia tak ada apa-apa. Dia bukan orang soleh, bukan orang soleha. Kadang aurat pun tak tutup, kadang-kadang, tapi pelik pada adat mati ni kalau jadi. Itu namanya ma'unah. Semata-mata Tuhan tolong supaya ambil kesempatan hidup itu bertaubat kepada Allah. Jangan cuba lagi sekali. Jangan panggil driver stamp roll tu suruh langgar lagi sekali. Jangan. Itu jadi lempeng lepas tu. Jangan buat pasal. Dia panggil balik driver stamp roll tu, kata langgar lagi sekali. Aku pun pelik, kenapa aku tak cedera apa, langgar sekali. Tu sebelum tu kena ukur siap-siap dulu. Ukur siap-siap dulu kain kapan berapa panjang. Apa tu? Ma'unah. Allah tolong semata-mata nak bagi dia peluang gunakan hidup dia tu untuk kembali kepada Allah. Perbaiki amalan. Kan kadang-kadang berlaku benda macam tu. Dia orang biasa, bukan orang soleh pun. Orang biasa. Tapi benda pelik berlaku kat dia kadang-kadang. Tu tanda Allah sayang dia lagi, tanda Allah nak suruh dia bertaubat, dekatkan diri kepada Allah. Dan mukjizat itu pekerjaan yang mencarikan adat. Kita dah belajar ada hukum adat kan. Hukum adat ada berapa? 3 kan. Wajib, mustahil, harus. Hukum adat, hukum kebiasaan. Kena api, wajiblah terbakar. Kena air, wajiblah basah. Itu hukum adat. Tiba-tiba berlaku benda yang pelik-pelik. Tanam pokok rambutan, keluarlah buah rambutan. Dia tanam pokok pisang, keluar emas. Wah, Datuk berjuntai-juntai emas keluar daripada pokok pisang ni. Satu kebun ni. Dia kata, apa yang bersinar-banar ni? Apa yang bersinar-banar dalam kebun ni? Tengok emas keluar daripada tandan pisang ni. Mustahil ke Allah nak buat? Tidak mustahil, harus. Pada akal Allah boleh nak buat macam tu. Allah boleh buat macam tu. Kan duduk dalam perkara mungkin tu. Jangan lupa, Mbak tu ngaji tauhid. Ni tak nak ngaji tauhid, ajak ngaji tauhid tak mau, sombong. Lepas tu bila tengok benda pelik, dengar benda pelik, tak masuk akal. Padahal bukan tak masuk akal, harus pada akal. Tak masuk akal ni benda yang yang akal tak boleh terima berlaku sekali-kali. Contoh adanya anak Tuhan tu baru tak masuk akal. Tapi dah tak nak mengaji, ajak mengaji sombong, tak ada kepentingan, bukan jadi kaya pun belajar agama ni. Baik belajar ilmu dunia, pandai boleh dapat gaji besar. Agama ni belajar terbongkok-bongkok pun taknya kaya pun nampak bila-bila. Makin sesak lagi ada kan belajar agama. Nampak tak? Lepas tu suruh ngaji. Bila tak ngaji, kejahilan tu jadi fitnah pada diri kita sendiri. Mengajilah.
agar Allah selamatkan kita. Dunia ni tak lama lah. Walaupun dunia ni panjang lagi umurnya, kita ni yang umurnya pendek. Boleh jadi umur ni, dunia ni boleh jadi lama lagi 1000 tahun lagi ke, mana kita tahu. Umur kita ni yang pendek. Takut kita mati dulu. Dajjal tak keluar, kita mati dulu. Nabi Isa tak turun lagi, kita mati dulu. Imam Mahdi tak keluar lagi, kita gol dulu. Heboh Imam Mahdi, kita tak ngaji. Heboh ke cerita Imam Mahdi, kita tak ngaji. Ngaji lah. Padu Ain pun tak ngaji, heboh Imam Mahdi. Takut besok kita yang kena pancung dengan Imam Mahdi. Sungguh. Seperti mana tu? Dan mukjizat itu pekerjaannya mencarikan adat, mana benda yang menyalahi hukum kebiasaan yang berlaku pada nabi-nabi. Yang nyata daripada nabi atau rasul tatkala dibangkitkan dia, tanda atas kebenarannya, seperti berbelah bulan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertutur kayu bercakap, assalamu alayka ya Rasulullah. Kayu bertutur. Apa nak peliknya? Allah Maha Kuasa menjadikan masuk dalam perkara mungkin tu harus bagi Allah. Yang kata tak masuk akal pula. Siapa-siapa yang kata mukjizat ni benda yang tak boleh diterima akal, kafir murtad. Jangan main-main. Sebab tu suruh ngaji hukum adat tu kena tahu. Tak tahu hukum adat ni kadang-kadang jadi fasik, kadang-kadang boleh jadi kafir, jadi murtad. Dengar cerita membelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan, air keluar daripada celah jari Nabi, pokok-pokok bertutur, haiwan bertutur, dia kata tak masuk akal cerita, kafir, jadi murtad. Dah tak mengaji, tak tahu apa benda boleh cakap, apa benda tak boleh cakap, ikut terlintas hati je sebut, ataupun dia tak percaya dalam hati dia tak sebut dalam hatinya, contohlah dalam hati dia kata aku tak percaya cerita, kafir lah dia diam. Dia jadi kafir dia lah. Allah tahu yang hati dia meragui mukjizat, walaupun dia tak cakap dengan orang, dia tak cakap dengan kawan dia, aku macam tak percaya cerita tu. Dia tak cakap. Kalau dia cakap tu jadi kafir terang-terang. Itu jadi kafir terang. Kalau dia cakap dia jadi kafir terang. Kafir dengan sebab apa tu? Perkataan. Terang-terang dia engkar mukjizat tadi. Ni tak, dia diam. Hatinya, pegangan dalam hatinya tak percaya kepada mukjizat. Maka diam-diamlah dia tu jadi kafir. Walaupun semayang, puasa, nak Ramadan buat jamuan sambut Ramadan. Derma kat surau, buat jamuan sambut Ramadan, rupa-rupa hatinya tidak ada akidah yang betul. Kafirlah dia. Dunia selamat, balik akhirat auzubillah min zalik. Bahaya tak mengaji. Ya Allah, ngajilah. Ngaji. Nanti Allah tunjukkan kesilapan kita satu Allah tunjuk, supaya kita baiki cepat-cepat sebelum mati. Kalau dah matilah kita bawa macam-macam kesalahan. Kalau Allah tak pilih kita belajar, matilah kita dengan membawa segala jenis macam kesalahan dan kesilapan. Mujur Allah tolong kita. Terima kasih ya Allah. Makasih ya Allah pilih kita ngaji. Mudah-mudahan Allah bagi kita, jadikan kita istiqamah ngaji, pilih anak bini kita ngaji, suami ngaji, adik-beradik ngaji, paduai ngaji, kawan-kawan ngaji, kenalan-kenalan ngajilah. Sebab bahaya yang menunggu kat depan tu, bahaya yang tidak berkesudahan. Kita ni lemah, kita ni dhaif, kita tak kuat. Macam mana nak hadap azab Allah tu? Azabun syadid, azab yang bersangat-sangatan, yang tak terakal di pikiran. Dahsyatnya azab Allah tu. Macam mana nikmat syurga tu tak boleh nak digambarkan, begitulah dahsyatnya azab neraka Allah ataupun azab kubur tu tak boleh nak diakalkan. Macam mana?
Kita cerita seronok yang dengan syurga nikmatnya, tak tahu nak gambar punya lazat, punya nikmat, punya seronok neraka. Jangan lupa ke neraka tu. Azabnya pun tak terakal, tak tergambar. Macam mana nak sifatkan azab neraka? Oh, tak boleh. Boleh kata gitulah, azabun syadid je lah. Azab yang bersangat-sangatan lah, dia cakap macam tu lah. Na'udzubillah. Moga Allah Ta'ala pelihara kita dan ahli keluarga kita sekalian muslimin muslimat daripada azab neraka Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Seperti berbelah bulan bagi Nabi kita dan bertutur kayu dan batu baginya Nabi SAW, dan terpancar air, keluar air antara segala anak jarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib i'tiqad pula, wajib membenarkan, maksud dalam hati. I'tiqad ni benar dalam hati. Dan wajib i'tiqad pula kan sabit karamah. Makna karamah tadi kita dah beritahu tadi, benda yang pelik-pelik yang berlaku di sisi orang-orang soleh-soleha. Allah bagi dia benda pelik-pelik. Cangkul tanah, dapat rumah 2-3 tokok. Mudah aja jadi. Tak payah pergi mendulang mana-mana. Diteragak aja, dicangkul, dapatlah. Macam kisah tu Wali Songo Sunan Kalijaga. Gali-gali, nak pelik apa? Kekasih Tuhan. Wali Allah ni kekasih Allah. Dah kekasih, terlintah apa? Allah tahu tak apa yang terlintah dalam hati dia? Tahu. Bila lah tahu? Sedia kali lagi Allah dah tahu. Sedia kali lagi Allah dah tahu. Sedia kali lagi Allah dah tahu dah. Nak apa je? Terdetik ia dalam hatinya, Allah tunaikan. Tu peringkat tu. Ada yang sampai peringkat tu, terdetik je sampailah. Allah tak tolak langsung apa yang terlintas dalam hati. Sebab tu kita takut. Jangan buat main-main dengan sebarang orang. Takut-takut yang kita buat sakit hati tu orang-orang hebat sisi Allah. Naya kita. Timbul dalam hati ni celaka lah kau, habis kita. Sebab tu jangan main-main. Kita nak jahat-jahat, nak maksiat-maksiat pun jaga adab dengan orang soleh. Jaga adab dengan orang soleh. Jangan biadab dengan orang soleh. Ni dah lah kita tak soleh, biadab pula dengan orang soleh. Jangan, walaupun kita ni ahli maksiat, biar ada perasaan hormat, kasih kepada orang soleh. InsyaAllah mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapat syafaat daripada mereka. Jangan jadikan orang soleh, orang alim ulama tu musuh. Zaman sekarang ni orang-orang bodoh macam kita ni jadikan alim ulama musuh, caci maki. Padahal kita basuh berak pun tak pandai. Basuh berak pun tak pandai. Tapi biadab, kurang hajar dengan orang soleh. Siapa nak tolong kita di hari kiamat besok? Geng-geng kita yang sama waktu dengan kita tak semayang nak bagi syafaat kat kita. Ingat baik-baik. Tak kira lah, baik lelaki, baik perempuan. Kita tengok dalam media tu, bukan main lagi. Duk caci maki alim ulama. Kita bodoh, kita bebal, semayang tak gerti, Tuhan pun kita tak kenal, halal haram pun kita tak tahu. Patut hormat dengan orang soleh, hormat dengan orang yang dekat-dekat dengan agama, bukan kutuk, bukan maki, bukan caci. Itu semua dunia punya pasal. Sanggup dunia punya pasal, sanggup tak ada hormat dengan orang soleh. Sebab tu orang jahil zaman sekarang ni lebih hina, berlipat kali ganda hina daripada orang jahil zaman jahiliah. Orang jahil zaman jahiliah tu memang kena padan patut pun mereka begitu, sebab tak sampai agama pada dia. Dia tak tahu halal haram. Tak ada rasul pada waktu tu yang mengajar dia halal haram. Sebab tu terbiat dia orang zaman jahiliah tu gitu. Tapi mereka tu ahli syurga. Kalau muktamad zaman jahiliah tu, kita kata kau ni jahat, perangai jahat macam orang jahiliah. Tu jahiliah tu lah tu. Tapi ingat, mereka ahli syurga. Mereka ahli syurga, nak hukum macam mana? Dia tak tahu halal haram. Allah Maha Adil. Allah tak akan mengazab sesuatu kaum melainkan Allah datangkan Rasul. Zaman tu tak ada Rasul. Syariat yang sebelum tak sampai pada mereka. Sebab tu tindak tanduk dan tingkah laku mereka tu ikut nafsu mereka.
yang berzina, yang minum arak, yang merampau, yang merompak, macam-macam lah. Tak ada dosa atas diri, tak ada hukum nak letak. Sebab mereka bukankah syarat mukallaf apa? Syarat mukallaf, syarat nak diberatkan hukum Allah apa? Sampai seruan agama. Lepas tu golongan jahiliah tu sampai tak? Tak sampai. Bila tak sampai, bukan bila bukan mukallaf, tidak ada hukum yang diberatkan atas. Macam anak-anak kita tu kan? Anak-anak kita tu yang belum balik tu, mereka tak diberatkan hukum, sebab tu dia nak telanjang bogey tepi-tepi jalan, tak ada masalah. Jangan kita orang tua telanjang bogey tepi jalan. Itu ada hukum dah. Sebab dah bukan mukallaf. Jadi ahli fatrah tu zaman jahiliyah tu mereka ahli syurga. Tapi jahiliyah moden ni lebih dahsyat lagi, hina, terkutuk je. Mereka sampai seruan agama Islam pada diri mereka, tapi mereka tutup lubang telinga mereka, tak nak ambil tahu, tak gerti halal haram. Bukan sebab tak sampai ilmu agama, tapi ditutupnya telinganya, ditutupnya matanya, ditutupnya hatinya daripada menerima agama. Abad tu jahat, dia lebih jahat daripada biadab, dia lebih biadab daripada orang zaman jahiliah dulu. Zaman sekarang ni masuk lelaki perempuan, amanya mulut, a'udzubillah min zalik. Siapa nak selamatkan kau kat padang mahsyar besok? Bahayalah. Sebab itulah pakat-pakatlah kembali kepada Allah. Tubu ilallah jami'ah. Kembalilah kepada Allah sekaliannya. Mari pakat-pakat dekatkan diri kepada Allah. Pakat-pakat mengaku kesilapan, kesalahan, kedosaan, kemaksiatan kita dengan Allah. Allah Maha menerima taubat. Sebab apa Allah tak ambil lagi nyawa kita petang tadi? Sebab Allah nak suruh kita taubat. Sebab kalau Allah ambil nyawa kita petang tadi dalam keadaan kita begitu, habislah kita. Nahaslah kita. Kalau Allah ambil nyawa kita petang tadi, habislah, celakalah jawab. Tak sempat nak bersihkan hati, tak sempat nak beribadat, tak sempat nak berubah, tak ada persiapan. Sebab tu Allah masih hidupkan kita sampai sekarang ni, sampai saat ni. Sebab Allah nak suruh kita bertaubat kembali kepada Allah, perbaiki kesilapan, kelemahan. Allah Maha menerima taubat. Allah tahu manusia ni memang jenis buat dosa. Sebab tu Allah sangat-sangat nak memberikan keampunan. Tapi kalau kita dah tak mahu juga, tak boleh nak kata apa dah. Allah dah bagi peluang kembali, tak nak juga, buat kepala degil juga. Itu tak ada apa lah. Ramai orang ajak, ulama panggil, tutup guru panggil, ustazah ajak, mari belajar. Kita buat palingkan muka, tu tak ada harapan. Memang tak terpilih lah tu. Na'udzubillah min zalik. Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya ilmu ni, ilmu manfaat ni, hanya Allah bagi kepada golongan yang bahagia sahaja. Allah haramkan ilmu agama ni daripada orang yang celaka. Tanda-tanda orang yang mendapat kecelakaan di hari kiamat, Allah haramkan dia daripada ilmu atas dunia. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita risau. Kena risau kalau diri kita masuk dalam kelompok yang kedua tadi. Risau kalau anak bini kita masuk dalam kelompok yang kedua tu. Sebab Nabi dah bagi tahu. Nabi tak bohong. Nabi kata agama ni, ilmu Allah tak akan bagi melainkan kepada orang yang bahagia sahaja. Mana orang-orang yang Allah Ta'ala akan bagi kebahagiaan dunia akhirat, Allah akan dekatkan dia dengan ilmu agama. Mana-mana orang-orang yang Allah Ta'ala akan bagi dia celaka dunia akhirat, Allah akan haramkan dia, Allah akan tegah dia, Allah akan jauhkan dia daripada majlis ilmu. Maka kita teliklah diri kita masuk dalam kelompok mana, telik bini kita masuk dalam kelompok mana, telik anak-anak kita masuk dalam kelompok mana, telik sepupu sepapak kita, kawan-kawan kita duduk kelompok mana. Sebab tu kita jangan tinggal berdakwah, ajak. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah semuanya. Kita ni menuju Allah pilih. Sebab tu kita ni bergantung kepada Allah. Orang yang dah dipilih oleh Allah, diberi taufik belajar, tetap bergantung, berhajat kepada Allah agar mengekalkan nikmat belajar itu sampai mati. Yang tidak dapat, berhajat juga kepada Allah supaya mereka dipilih oleh Allah. Ya Allah, pilihlah aku ya Allah, pilihlah aku ya Allah. Janganlah kau letakkan aku dalam kumpulan yang begini, jauh daripada agama. Selamatkanlah ya Allah, tolonglah ya Allah, kasihanilah aku ya Allah.
Dan wajib i'tikad pula akan sabit karamah bagi aulia pada ketika hidup dan kemudian daripada mati mereka itu. Mereka, bila mereka ni dah wafat pun, wali-wali ni kadang-kadang masih lagi berkekalan dia punya karamah dia tu ada lagi. Ni Wahabi tolak ni. Wahabi dia tak suka cerita ni. Wahabi sebab tu dia biadab dengan wali-wali. Ceritalah pasal wali kan, dia cukup benci golongan Wahabi. Syirik kata dia. Dia tak boleh dengar cerita wali-wali. Sebab tu dia benci ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ni kadang-kadang dia ada selitkan cerita-cerita para wali-wali Allah, karamah-karamah dia. Sebab tu dia benci ilmu tasawuf. Dia kata belajar tasawuf ni syirik. Dia tak percaya. Sebab tu geng-geng tu tak ada pun yang hebat-hebat. Tak ada pernah dengar pun geng-geng tu ada karamah pelik-pelik, tak ada. Sebab dia sendiri pun tak percaya karamah. Macam mana Allah nak bagi pada dia sedangkan dia pun tak percaya karamah para wali-wali? Bila sebut cerita karamah Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bersenda-senda kan, dia ejek-ejeknya. Tu golongan biadab. Dia dengar karamah wali-wali, dia ketawa, disindi-sindi, dia buat ejek-ejek. Itu biadab. Sebab tu geng-geng tu tak ada karamah, tak ada dengar lagi. Sebab biadab, dia tak percaya ni. Ni i'tikad ni, wajib i'tikad. Maknanya ada karamah Allah Ta'ala kurniakan pada orang soleh, ada karamah. Apa nak pelik ni? Bila dia tak percaya karamah, maknanya dia tak percaya kekuasaan Allah. Dengar cerita pasal karamah je dia palingkan muka. Dengar cerita karamah wali-wali je dia palingkan muka. Moga Allah Ta'ala bagi hidayah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Dan iaitu pekerjaan yang mencarikan adat yang nyata daripada orang yang soleh, diberikan segala hak Allah Ta'ala. Bila kata segala hak Allah, masuklah sekali hak anak Adam. Bila sebut segala hak Allah, masuklah sekali hak anak Adam. Sebab bila kita nak menunaikan hak Allah, apa yang Allah wajibkan atas diri kita? Buat baik kepada manusia. Masuk tu. Bila orang tu betul-betul menunaikan hak Allah, dia akan buat baik pada manusia. Dia akan hormat mak bapak dia akan hormat suami dia akan taat pada suami dia. Kalau suami bertanggungjawab pada anak bini dia, itu tanda-tanda orang yang menunaikan hak Allah. Bukan rajin sembahyang, rajin mengaji tapi biadab dengan ibu bapa. Tangan tok guru, tangan ustaz cium, tangan mak bapak jijik. Tangan tok guru cium, tangan ustazah cium, tangan mak bapak jijik. Mujur ada raya, kalau tak ada raya tak ada cium tangan mak bapak. Na'udzubillah min zalik. Kena ngaji. Banyak benda kita nak belajar. Banyak benda kita nak belajar. Kadang kita kena tipu dengan setan. Kadang-kadang kita buat baik dengan guru kita, tapi dengan mak bapak kita biadab. Dengan mak bapak kita biadab, dengan guru kita bukan hormat lagi. Baguslah. Bukan kata tak bagus, memang dituntut pun jaga adab akhlak dengan guru kita. Tapi apa faedahnya? Kita menjadi seorang murid yang biadab dengan mak bapak. Guru kalau tahu pun dia tak redha. Kita kalau tahu pun, contohnya ada orang yang belajar dengan kita, contoh yang menganggap kita konon-kononnya guru, tapi dia biadab dengan mak bapak, biadab dengan suami, kita tak redha, kita tak suka. Kita tak seronok dengar macam tu. Kita tak nak ada orang yang mengaji bukan jadi lagi baik, jadi biadab, kita tak suka. Sebab mana-mana guru dia nak membimbing anak-anak muridnya menjadi orang yang mana? Yang taat, patuh kepada Allah Rasul, yang hormat, yang ada akhlak. Itu buat kata guru. Nak mendidik, nak membimbing zahir dan batin supaya jadi baik. Macam mana yang Nabi ajar. Nabi tak ajar umatnya jadi biadab. Sebab tu kalau kita andai kata kita lah, kita tahu, walaupun pada contohnya dengan kita baik, hormat,
Tapi dengan mak bapak duk mencemuh dalam hati, berasa meluat dengan mak bapak, itu tak redha. Kita pun tak redha, itu pun tak seronok dengan kalau ada orang yang ngaji dengan kita macam tu, tabiat dia dengan suami, biadab dengan suami, itu tak suka. Sebab kita nak mendidik, kalau yang suami, kalau yang mengaji dengan kita dia seorang suami, kita nak dia jadi suami yang taat kepada Allah Rasul, suami yang menjalankan tanggungjawab seperti mana yang diperintah oleh Allah. Maknanya didik anak-anak bini dengan agama, selain daripada memberi nafkah yang bangsa duniawi, tu baru kita seronok dengar. Kalau yang mengaji dengan kita tu dia seorang isteri, dia menjadi isteri yang taat dengan suami, bukan yang biadab dengan suami, kita tak suka. Wallahi kita tak suka, kita tak seronok dengar. Bukan tu mengaji, kita nak didik supaya jadi orang yang baik-baik. Jangan kita seronok dengan mengaji konon-konon kita baik, dan tengok orang keliling kelalang kita mengaji tapi dalam hati ada hasad, dengki, dendam, kita tak seronok. Kita tak seronok, wallahi kita tak seronok, kita tak suka dengar. Andai kata ada yang ngaji dengan kita tapi dalam hatinya ada jenis suka berdengki, berdendam, kita tak suka. Kita nak didik supaya jadi orang yang pemaaf, orang yang suka sangka baik. Kita nak orang jadi gitu. Walaupun kita tak duduk di situ pun. Habis, wallahu a'lam. Satu kita lagi. Astagfirullah. Muka surat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Faslu tsalits. Bermula fasal yang ketiga, yang tak dapat tidak kita kena tahu. Bermula fasal yang ketiga, yakni suatu fasal, satu bahagian yang tak dapat tidak, mesti kita kena tahu. Apabila engkau berkehendak engkau menceraikan antara khatir kebajikan yang ada ia daripada Allah Ta'ala atau daripada malaikat. Dulu dia dah cerita dah macam mana kita nak tahu bisikan benda yang jahat yang terlintas dalam hati kita itu daripada syaitan ataupun nafsu ataupun daripada Allah. Dulu lepas dah, tengok baliklah faslul tsani tu. Dalam faslul tsani, kalau kita macam mana cara untuk kita membezakan terbitnya bisikan jahat dalam hati kita itu adakah daripada malaik, daripada syaitan ataupun daripada Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala menimbulkan dalam hati hamba-Nya perkara kemaksiatan kerana Allah nak mengujinya. Sebab kita ni suka cakap besar, kita ni suka cakap besar. Kita kata orang tu jahat, orang tu jahat, orang tu jahat, orang tu jahat, mulut jahat, mulut jahat, mulut jahat. Allah timbulkan dalam hati kita supaya bercakap yang jahat-jahat. Nak tengok di mana kebenaran kita, di mana kebenaran kita yang kita selalu menuduh orang lain mulut jahat, mulut jahat, mulut jahat. Lalu Allah uji, nak tengok betul ke mulut kita ni baik.
Kalau orang tanya, kenapa Allah Ta'ala timbulkan dalam hatinya tu, dalam hati hamba tu, mana kenapa Allah hendak timbulkan benda tu dalam hati hamba? Sedangkan benda tu benda jahat, benda maksiat. Di antara jawapan dia, kerana Allah Ta'ala nak menguji. Sebab kita ni sombong, kita ni takabur, kita ni ujub. Kita selalu kata lidah orang jahat, lidah orang jahat. Allah timbulkan dalam hati kita supaya bercakap yang jahat-jahat. Nak tengok, kita boleh tahan ke tak boleh tahan? Faham tak tu? Nak tengok kita ni boleh tahan ke tidak? Boleh tahan tak lidah kita daripada bercakap yang jahat? Supaya nanti dia sedar yang dirinya pun sama macam orang lain. Tiba-tiba timbul lalu dia tak sabar, dia pun cakap benda jahat juga. 2 kali ni dah mana baik kita? Mana baik kita yang sebelum ni kita kata kita lidah baik, tapi hari ni kita cakap benda jahat? Bukankah sama macam orang yang kita keji hari tu? Bukankah sama? Sama. Supaya kita ni bertaubat, jangan suka bermudah-mudah mencela orang lah. Kena ingat, lidah kita tak cakap benda haram hari ni kerana dijaga oleh Allah. Hari ni lidah kita tak cakap benda jahat, dipelihara oleh Allah. Bukan sebab hebat kita. Itu hikmah dia. Jadi contohnya bila timbulkan benda jahat, dia tak sabar, dia pun cakap supaya dia sedar. Mana aku pun sama rupanya. Aku pun sama rupanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku minta ampun. Baru sedar diri. Itu hikmah, nampak tak? Itu hikmah. Kalau kita tak ngaji, kita kata apa Tuhan? Na'udzubillah, jangan sangka jahat dengan Allah. Adalah sebab. Dan satu lagi, kerana Allah nak menaikkan darjat dia. Allah timbulkan benda jahat-jahat. Bila dia sabar, dia lawan, selamat dia, naik darjatnya di sisi Allah. Itu habis dah, cerita tu habis dah. Ni fasal malam ni, faslul ketiga. Macam mana kita nak membezakan lintasan dalam hati yang baik tadi, adakah daripada Allah ataupun daripada malaikat? Apa perbezaannya? Kalau lintasan yang baik daripada Allah, macam mana? Kalau lintasan yang baik dalam hati itu daripada malaikat, macam mana pula? Apa perbezaan dia? Bermula pasal yang ketiga, apabila engkau berkehendak bahawa engkau menceraikan, maksud membezakan antara khatir kebajikan yang ada ia daripada Allah Ta'ala ataupun daripada malaikat, maka tilik olehmu pada yang demikian itu di dalam 3 wajah. Tengok dia ada cara nak ujian itu, ada 3 peringkat. Nak mengetahui benda baik yang timbul dalam hati kita daripada Allah ataupun daripada malaikat, tilik 3 benda ni. Pertama, bahawa engkau tilik ni makna dengan ilmu lah, bukan tilik dengan mata. Benda dalam hati tak boleh tilik dengan mata. Benda dalam hati tak boleh tilik dengan mata. Maksud tilik di sini dengan ilmu, pengetahuan, dengan kefahaman. Bahawa tilik engkau berarti dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, nak tilik macam mana? Kalau tak ada ilmu, kalau kita tak belajar, nak tilik dengan apa? Nak tilik dengan apa kalau kita tak ada ilmu? Sebab tu kena ada ilmu, sebab ilmu ni nak menilik benda dalam hati. Jadi benda tak nampak ni kena tilik dengan ilmu, bukan dengan mata ni. Kalau benda-benda zahir, tilik dengan mata ni. Kalau benda-benda gaib, tilik dengan mata yang dalam ni. Sebab tu kalau mata yang dalam ni buta, rambut pun tak nampak. Tak nampak. Bahawa tilik engkau, yakni dengan ilmu. Maka jika ada kuat lagi keras, mana kebaikan tu tadi, benda baik dalam hati tu tadi, kuat. Kehendak nak buat benda baik tadi, kuat sangat-sangat. Sangat-sangat menekan. Keras tu maknanya sangat-sangat menekan diri kita. Sangat-sangat menekan diri kita. Maka yang itu daripada Allah Ta'ala. Itu direct daripada Allah, direct daripada Allah, bukan dengan perantaraan malaikat, bukan. Dan jika ada makna benda baik yang terlintas dalam hati tadi itu, taraddud, pergi datang,
kejap nak buat, malas, nak buat lah. Ada tak benda macam tu? Kan nak buat lepas tu 2-3 minit ya tak jadi nak buat lah. Dia berbolak balik, kejap nak buat, kejap tak nak buat, kejap tak nak buat, berbolak balik. Itu maka iaitu taraddud tadi daripada malaikat mulhim. Malaikat mulhim, malaikat yang membawa ilham, malaikat yang membawa ilham ataupun memberi ilham. Maka tilik habis. Dan jika ada ia taraddud pergi datang, maka iaitu daripada malaikat, kerana ia malaikat menempati yang memberi nasihat, masuk sertamu daripada mana datang kepada kita malaikat tadi itu, daripada tiap-tiap pihak, dan di paling atasmu, yakni dilintangkan atasmu tiap-tiap nasihat. Di ibaratnya penasihat malaikat ni dia ibaratnya penasihat. Bila kita leka lupa, contoh kan, kita lupa leka, ada orang ingatkan kita. Lepas tu kan tak ada lah, besok jumpa lagi orang tu, dia ingatkan lagi kita. Dia bukan sentiasa ingatkan, dia ingatkan itu, lepas tu dia pergi. Bila pergi tu tak adalah lagi ingatan tu, nasihat tu. Besok jumpa lagi, dia nasihat lagi. Jadi malaikat dia macam tu, dia pergi datang. Sebab apa dia datang kejap pergi malaikat tu tadi? Harap perkenan kamu, harap kamu terimalah kebaikan yang dibisikkan tadi. Macam kita ajak kan, waktu kita jangan berhenti mengajilah, jumlah ngaji, tak nak pakai. Esok lusa ajak lagi, jumlah ngaji, bila lagi jumlah, tak pakai lagi. Lusa jumpa, ajak lagi. Kenapa duk ajak tak berhenti, tak putus asa tu? Harap-harap harap-harap diterima, harap-harap diterima ajakan baik tu. Harap-harap diterima. Lepas tu dalam hati kita ni kadang-kadang sejahat-jahat apa tu, malaikat datang bisik, maafkanlah. Malaikat kata maafkanlah. Lepas tu hilang. So datang lagi, maafkanlah, tak payah berdendam lah, maafkanlah. Kita tak terima lagi, malaikat. So dia ingatkan lagi, maafkanlah, tak ada faedah untuk berdendam. Allah pun tak suka, Nabi pun sedih tengok kita ni pendendam. Malaikat kata tak payahlah, maafkanlah. Tak pakai. Esok datang lagi malaikat, harap-harap hamba yang pendendam tadi terima. Nampak tak? Allah hebatlah kita ni. Ni Masya Allah, hebat kita ni. Tak ngaji taknya tahu kita benda ni. Tak mengaji taknya tahu kita ni. Kita main belasah je, terlintah baik ke tak baik ke, sila-sila. Bila ada ilmu, subhanallah, Allah Ta'ala sajalah yang memberi balasan baik, yang berlipat-lipat kali ganda kepada para alim ulama, yang membimbing kita jalan, yang menunjukkan kita jalan, yang menerangkan kita jalan ibadat zahir dan batin. Khususnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Macam tu. Tapi kita tak reti. Kita tak reti. Maka lepas ni ingat dah. Lepas ni faham dah ni. Maknanya kejap-kejap datang bisikan baik, hilang. Lepas tu datang balik bisikan baik, lepas tu hilang. Itu tandanya, mudah kita cakap, malaikat nak memujuk kita supaya berbuat baik. Tapi kalau dah malaikat pujuk tak nak baik, kalau dah malaikat sendiri yang datang pujuk dalam hati kita suruh jadi baik, kita tolak, tak tahulah nak tunggu siapa. Tapi ada malaikat mau malaikat
maut datang tak payah pujuk, automatik taubat nak jadi baik. Kalau malaikat yang datang tadi bukan malaikat mulim, tapi yang datang tadi malaikat maut, itu bukan dia datang nak memujuk buat baik dah, itu dia datang nak sentap nyawa kita. Sebab tu sebelum malaikat maut datang nak sentap nyawa kita, baik terimalah lamaran malaikat mulhim tadi yang bisik dalam hati. Sejahat apa pun, semaksiat apa pun kita, pasti datang malaikat ni. Pasti datang weh. Saya tanya lah, kalau ada lah, saya tanya yang kaki arak, kaki judi, kaki zina, kaki apa, saya tanya, ada tak kadang-kadang dalam hati teringat nak buat baik? Mustahil tak ada. Mustahil tak ada. Semua dapat benda tu. Semua dapat, sejahat apa pun dia. Yang tak pernah semayang, malaikat datang, semayanglah. Gila, ngaji, taubatlah, semayanglah. Kita tak heran. Nanti datang lagi, semayanglah. Yang tak ngaji pun gitu. Ngajilah, gilah ngaji. Tak dilayani dari malaikat. So datang lagi membawa harapan, mudah-mudahan tergamak kita. Menghampakan malaikat yang nak ajak kita buat baik. Allahu Akbar. Yakni dilintangkan atasmu tiap-tiap nasihat, harap perkenan kamu dan gemar kamu di dalam kebajikan. Mudah-mudahan kamu terima dan kamu seronok nak buat baik. Itu yang pertama. Daripadanya jika ada mengiringi ijtihad daripadamu dan taat. Maknanya bila datang bisikan baik dalam hati tadi, jika ada mengiringi, makna bisikan baik tadi itu mengiringi ijtihad, makna kesungguhan daripadamu dengan taat, maka itu daripada Allah. Lepas dia buat baik, lepas dia buat amal soleh, timbul lagi dalam hati dia bisikan ataupun khatir untuk buat benda yang baik-baik, maka itu daripada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mujahadah mereka itu pada kami. Mana-mana orang yang bersungguh-sungguh beramal soleh, maka kami, kata Allah Ta'ala, akan tunjukkan jalan kami. Kami akan tunjuk lagi, kami akan bimbing lagi. Siapa yang bersungguh, Allah akan tunjukkan lagi. Siapa yang bersungguh, waktu bersungguh, ngaji sungguh-sungguh, azam sungguh-sungguh nak bersihkan hati sungguh-sungguh, azam nak bersihkan hati sungguh-sungguh. Tapi kalau tak bersungguh, takkan datang pertolongan Tuhan. Kalau kita tak bersungguh nak bersihkan hati, takkan datang bantuan Allah. Allah Ta'ala kata apa? Walladzina jahadu. Siapa yang bersungguh. Maknanya yang tak bersungguh takkan dapat pertolongan Allah. Pernah tak kita menangis sebab kotor hati kita? Pernah tak kita menangis sebab kotor hati kita? Pernah tak kita menangis sebab tak suka dengan hati kita yang penuh hasad, dengki, dendam? Makna kita tak bersungguh. Makna kita selesa dengan hati kita yang macam tu. Kalau tak selesa, kita akan minta pada Allah, ya Allah, baikkanlah hati aku. Aku tak seronok dengan hati aku yang macam ni. Aku tahu sifat hati yang macam ni kau tak suka, ya Allah. Aku tak nak kau tak suka pada aku. Aku nak kau redha aku, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolong bagi kekuatan pada aku nak bersihkan hati aku. Aku ni walaupun semayang, walaupun mengaji, tapi hati aku dendam, ya Allah. Tak habis-habis dendam. Payah aku nak tinggalkan dendam.
bagilah taufik, kasihanilah aku ya Allah, tolonglah untuk bangun tengah malam, bukan minta rezeki, bukan minta duit, bukan bangun tengah malam minta duit dah, minta Allah bagi bantuan agar dapat dibersihkan oh hebatlah. InsyaAllah kalau macam tu insyaAllah lambat cepat akan datanglah pertolongan Allah. Bila Allah datangkan bantuan, seberat apa pun jadi ringan. Mudah-mudahan kita semua mendapat pertolongan Allah, dibimbing zahir dan batin kita ke jalan yang lurus yang Allah ridha. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Dan lagi walladzina ihtadau zadahum huda. Walladzina ihtadau zadahum huda. Dan mereka itu yang dapat petunjuk kami, tambah akan mereka itu petunjuk. Dah tadi dibuat taat, dia bersungguh-sungguh. Bersungguh tu ibadat. Bersungguh nak jadi baik itu sebahagian daripada ibadat. Walaupun dia bukan jadi orang baik lagi, tapi kesungguhan dia nak baiki hati, nak bersihkan hati, nak baiki diri tu, kesungguhan tu adalah sebahagian daripada ibadat. Walaupun dia tak dapat jaga semayang lagi, contoh kita buat contoh, walaupun dia belum dapat lagi jaga semayang cukup 5 waktu, tapi dia dah ada usaha bersungguh nak jadi orang yang mendirikan itu ibadah. Itu ibadah dia dah tu. Kesungguhan dia nak mendirikan solat 5 waktu tadi. Macam-macam usaha dia buat, dia lawan, dia gini, tapi tak dapat juga, contohnya kantoi juga. Baru dapat solat 1 waktu, dulu tak pernah solat, tapi sekarang dah solat cuma 1 waktu, 2 waktu, yang lain tertinggal, tapi dia masih lagi berazam nak, dia sedang beribadah. Dia sedang beribadah, dia adalah orang yang bersungguh-sungguh, akan datang pertolongan Allah. Macam tadi lah, hati tak bersih lagi, hati jahat, hati dendam, tapi bersungguh, ya Allah bersihkan hati, tolonglah. Yang dia istighfar tak boleh lepas lagi, tak boleh bebas lagi, dia cuba lagi, dia sedang bersungguh. Tapi adakah kita bersungguh? Soalan dia sekarang ni, adakah kita bersungguh nak bersihkan hati kita? Adakah kita bersungguh nak buang dendam, dengki tu? Maka ya'lamu ma fi sudur, Allah tahu barang yang ada dalam hati. Allah tahu mana hamba yang bersungguh dan mana hamba yang tidak bersungguh. Jadi bila Allah tahu kita tak bersungguh, Allah tak akan bagi pertolongan. Jangan mimpikan hati yang bersih. Jangan mimpikan hati yang bersih kalau kita sendiri tak dulukan dengan kesungguh. Jangan mimpi. Kita kena bersungguh, kerana bersungguh itu sendiri adalah ibadah dah. Walaupun pada pandangan mata orang lain dia tu tak baik lagi, pada mata kepala orang lain, pandangan orang lain, dia ahli maksiat lagi. Pada pandangan orang lain, dia tu maksiat lagi, tak semayang lagi. Tapi rupa-rupanya pada pandangan Allah, dia orang yang sedang bersungguh-sungguh. Sebab tu kita ni kita sangka baik dengan orang, takut-takut yang kita jahat sangka tadi orang yang bersungguh-sungguh nak mencari redha Allah. Cuma dia tu lemah, tak ada kuasa untuk mengubah diri dia, melainkan dengan bantuan dan pertolongan Allah. Kita kena ingat tu. Sebab tu Islam ni ajar bersangka baik. Kita tak tahu, memang kita nampak Zohir ni buat maksiat, tapi adakah kita tahu dia sedang bersungguh baiki diri dia? Kadang-kadang kita mentang-mentang dah semayang, konon-konon kita dah bersungguh dah, padahal hati tak ada pun dengan Tuhan. Wujud tak kabur lagi ada. Inilah peranan ilmu tasawuf, nak jaga akhlak hati kita, jaga hati kita, usaha maksudnya. Sebab hati kita ini adalah nilai kita di sisi Allah. Setaat mana pun zahirnya, tapi kalau hatinya masalah, dia tak ada nilai sisi Allah, dia tak ada nilai sisi Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan jika ada permulaannya, maka iaitu daripada malaikat pada ghalibnya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana
مع أهل القطر أنثى وذكر صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم